Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harapkan anda semua dalam keadaan baik, sentiasa dilindungi dalam keadaan apa sekalipun. Bertemankan saya petang ni sekali lagi moderator untuk siaran Borak Bersama Doktor untuk episod kali ini. Selamat datang saya ucapkan kepada anda semua. Di kesempatan ini kami bagi pihak dari tim program Borak Bersama Doktor ingin merakamkan perhargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang sentiasa memberi sokongan untuk kami kekal konsisten setiap bulan untuk bersiaran di Facebook Live. Baiklah, kepada mereka yang baru saja mengikuti kami, program Borak Bersama Doktor adalah satu program yang dianjurkan oleh Iskandar Malaysia, Smart Healthy City and Community Initiative bertujuan untuk menarik komuniti untuk menjalani kehidupan sihat dan produktif di kawasan Iskandar Malaysia khususnya. Dan selain itu juga program ini turut dijayakan bersama-sama dengan Johor Youth Hub. Selain itu juga bolehlah anda semua follow Facebook Iskandar Malaysia Official dan juga Johor Youth Hub, dan mohon anda semua untuk sharekan siaran ini kepada rakan-rakan anda untuk kita memeriahkan lagi Facebook Live pada petang ini. Seperti tadi video permulaan anda ada nampak merchandise daripada Hub, t-shirt, botol dan sebagainya. Anda juga boleh dapatkan merchandise Johor Youth Hub ni di Shopee dan juga di IG Johor Youth Hub. Baiklah, untuk episod kali ini kita akan bincangkan topik yang menarik dan saya yakin topik yang penting khususnya kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil dan juga remaja. Seperti kita tahu sekarang Malaysia sekarang semakin memberi fokus kepada pemberian vaksin untuk kanak-kanak seawal umur 12 tahun untuk mendapatkan imuniti kelompok sebagai langkah mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Untuk episod kali ini sekali lagi kita bawakan seorang lagi doktor, tapi pada kali ini kita bawakan pakar perunding pediatrik dari Columbia Asia Hospital Tebrau. Beliau berpengalaman luas dalam rawatan bayi, kanak-kanak dan juga remaja. Dan saya yakin ramai di antara kita dan masyarakat di luar turut mengenali beliau. Tanpa membuang masa, saya perkenalkan panel kita pada hari ini iaitu Dr. Farzana Muhammad Yusof. Assalamualaikum, apa khabar doktor? Waalaikumsalam Zul. Okey, doktor. Hello doktor? Ya. Ya. Okey, doktor. Mungkin sebagai permulaan mungkin doktor boleh kongsikanlah kepada kami semua apa sebenarnya pakar pediatrik ni kepada kita semua. Silakan doktor. Okey. Mula-mula sekali saya memperkenalkan diri saya. Terima kasih Cik Zul kerana kenalkan diri saya. Nama saya Farzana. Jadi saya sebenarnya pakar perunding pediatrik. Ramai orang tanya apa benda pediatrik tu. Sebenarnya pediatrik tu adalah pakar kanak-kanak lah. Okey. Jadi kami selalunya merawat baby daripada baby yang paling kecil, maknanya baru lahir, sampai ke remaja sebenarnya. Okey. Dan kita tidak hanya merawat sampai umur 12 tahun. Pesakit saya juga kadang-kadang ada yang sampai 18 tahun. Lepas 18 tahun baru kita akan paskan kepada pakar perubatan dewasa. Itu maksudnya pakar perunding pediatrik ini sebenarnya. Okey, menarik. Pakar berkenaan dengan pediatrik. Tu sekali lagi terima kasih kepada Dr. Farzana yang sudi meluangkan masa bersama kita dan rakan-rakan di Facebook Live. Kita semua faham dan kita faham doktor punya jadual yang amat sibuk dan jadual yang amat padat lah, terutamanya dalam keadaan situasi COVID-19 ini kan doktor? Betul lah doktor? Ya, betul. Alright, baiklah doktor, tanpa kita melengkangkan masa, kita terus ke perbincangan topik yang kita akan bincangkan iaitu berkenaan dengan vaksinasi kepada kanak-kanak dan remaja inilah. Sebagai permulaan doktor, untuk membincangkan topik ini, mungkin boleh doktor kongsikan kepada kami semua apakah jenis ataupun vaksin yang wajib yang kebiasaan diberikan kepada kanak-kanak dan kenapa? Silakan doktor. Okey, mula-mula saya ingin berkongsi apakah sebenarnya tajuk kita hari ini adalah more of remaja lah, sebab kalau kanak-kanak punya vaksin ni, yang baby-baby ni banyak sangat vaksin yang sepatutnya mereka ambil. Daripada umur 2 bulan lagi
memang dah ada lah vaksin yang perlu mereka ambil di klinik kesihatan ya. Jadi untuk tujuan hari ini saya sharekan vaksinasi yang wajib untuk remaja lah ya. Jadi kalau ikutnya kita hari ini kita nak berbincang pasal topik-topik yang hangat lah actually. Vaksin wajib iaitu untuk remaja adalah human papilloma virus. Di sekolah kita akan beri. Okey, lepas tu nanti kita akan cakap juga pasal vaksin yang terhangat di pasaran ni kan Cik Zul. Menarik kita. Dan juga vaksin tambahan iaitu influenza. Okey. Mula-mula saya tunjukkan dulu jadual imunisasi di Malaysia ni. Okey. Ini adalah jadual imunisasi kebangsaan. Kalau tengok-tengok ni daripada lahir lagi memang kerajaan Malaysia memang dah wajibkan ya imunisasi ni kepada bayi-bayi yang dilahirkan di Malaysia. Mereka ni akan ambil almost every month lah, almost setiap bulan sampai mereka berumur 18 bulan. Okey. Jadi ada certain juga di contohnya di Sabah ke di Sarawak ke ada vaksin-vaksin yang berlainan daripada kita di Semenanjung. Itu khas untuk baby lah. Tapi oleh kerana topik kita hari ini untuk remaja 12 hingga 17, saya ingin bawa kepada umur 13 tahun iaitu bila mereka tingkatan 1, mereka akan menerima ni vaksin HPV ni, okey? Iaitu human papilloma virus ni. Ya, mari saya cerita sikit. Mula-mula di Malaysia, kita mula bagi kepada murid perempuan lah tingkatan 1. Human papilloma virus ni, dos dia tu untuk vaksin ni ada 2. Dan dos kedua diberi selepas 6 bulan lah. Ini gambar human papilloma virus ni. Nampak bulat-bulat comel je kan? Tapi sebenarnya amat berjangkit. Okay. Human papilloma virus ni dia asal daripada keluarga Papoviridae. 190 lebih jenis kuman ni. Dia boleh sebenarnya menyakiti laki dan juga perempuan. Di dunia about dalam 10% lah wanita mengalami jangkitan kuman ni di dunia. Tetapi dia lebih kepada wanita yang aktif secara seksual lah. Dan setiap tahun, tiap-tiap tahun mesti akan ada 5 hingga 10% wanita yang mula-mula negatif tapi lepas tu dijangkiti setiap tahun. Dan yang bahaya ni adalah human papilloma virus ni dia adalah menjadi penyebab utama kanser cervix iaitu kita kenal sebagai kanser pangkal rahim lah. Okay. Mula-mula bila kena jangkitan human papilloma virus ni kadang-kadang tidak ada simptom pun. Dia hanya gatal-gatal sikit kat tempat yang kena tu. Contohnya kalau kita sebenarnya human papilloma virus ni selalu orang Melayu panggil ketuat lah. Dia akan keluar biji-biji. Ketuat. Tapi ketuat ni pun boleh juga berlaku di kawasan kemaluan lah. Okay. Di kaki ada, dia sangat mudah dijangkiti sebenarnya. Okay. Dan di Asia iaitu semualah kiranya di Asia 290,000 kes wanita mendapat barah pangkal rahim dan disebabkan oleh human papilloma virus ni. Dan daripada tu almost setengah lah, maknanya 145,000 akan mati disebabkan oleh barah ni. Dan ini adalah sebenarnya bila dia dapat HPV ni, dia akan ambil masa bertahun-tahun baru dia dapat kanser pangkal rahim ni. Okay. Dia ada cara dia jangkiti adalah kontak daripada kulit ke kulit. Selalunya semasa hubungan seksual lah. Okay. Setiap 100,000 wanita, 15 akan kena kanser pangkal rahim ni. Dan dalam setiap 100,000 wanita yang dapat barah pangkal rahim ni, 7 akan meninggal lah. Banyak tu sebenarnya. Risiko yang tinggi juga. Ya, quite tinggi. Sebab tu kerajaan Malaysia decide untuk buat vaksin ni, bagi vaksin ni kepada pelajar-pelajar wanita di sekolah tingkatan 1 ya. Jadi 88% wanita yang mengalami kanser pangkal rahim ni mempunyai jangkitan HPV jenis 16 dan 18. Tadi saya tunjukkan ada lebih 190 jenis kan. Tapi yang selalunya 90% ni adalah jenis 16 dan 18 lah. Walaupun kita di Malaysia ni selalu buat program saringan ya, tapi kadar insiden barah pangkal rahim ni di negara kita ni selalu naik 5 hingga 5-10%. Jadi bila saya tengok balik dalam tahun 2012
Ini adalah kanser pangkar rahim iaitu cervix uteri ni. Dia top 5 sebenarnya tapi nombor 5 dalam 500,000 je, dan penyebab kematian juga top 4, okey, dalam 260 dalam tahun 2012. Tapi bila tahun 2018 lagi banyak, nanti saya akan tunjuk ya. Barah pangkar rahim ni menjadi barah nombor 2 di kalangan wanita berumur 15 hingga 48 tahun pada tahun 2018. Maknanya dalam masa 6 tahun je dia dah naik. Setiap hari Setiap hari ada 5 kes baru barah pangkar rahim ni ditemui, dan setiap hari 3 wanita di Malaysia akan mati disebabkan oleh barah pangkar rahim ni. Okey. Jadi dia ni sebenarnya lain daripada menyebabkan ketuat. Sebenarnya dia boleh menyebabkan tadi saya tunjuk barah pangkar rahim, sebenarnya barah zakar, barah kemaluan wanita, dan juga barah lubang dubur pun boleh disebabkan oleh human papillomavirus ni sebenarnya, Zul. Jadi amat serius lah. Ni semua empat-empat ni boleh disebabkan oleh human papillomavirus ni sebenarnya. Ya, dan dia ni boleh lelaki dan perempuan dua-dua boleh kena. Okey. Kebanyakannya bila kena human papillomavirus ni dia kena ketuat lah. Genital warts, tapi dia boleh menyebabkan semua kanser-kanser ni yang saya sebutkan. Okay. So saya nak ingin menceritakan mengenai cara menghindari barah pangkar rahim. Kenapa kerajaan kita ni wajibkan di sekolah? Sebab ini sebagai primary prevention, profilaksis daripada dapat human papillomavirus tu. Jadi bila kita bagi vaksinasi ni kepada kanak-kanak umur 13 tahun, sebelum mereka aktif secara seksual ni, dia dapat menghindarkan jangkitan HPV. Jadi bila dia tidak dapat jangkitan HPV ni, dia tak dapatlah barah pangkar rahim tu. Jadi dia mengurangkan kadar barah pangkar rahim di negara membangun ni. Okey. Tapi kita juga bila lepas berkahwin, selalunya kita pun ada program saringan di mana kalau perempuan kan waktu nak lepas bersalin ke, doktor akan syorkan kita buat pap smear, iaitu untuk cek cecair pangkar rahim tu. Kita boleh kesan barah ni di peringkat awal. Okay? Dan kita boleh buat rawatan awal sekiranya terjumpa karsinoma in situ. Maknanya baru nak jadi sikit kita dah boleh detect lah. Tapi Zul, tadi waktu kita sembang-sembang kita tanya kan apakah cara jangkitan, macam mana nak tahu? Okay, tapi doktor, tapi sebelum doktor kongsikan lebih lanjut berkenaan dengan cara jangkitan, saya nak kongsikan sekali lagi kepada mereka yang baru saja mengikuti program kita ni, program Borak Bersama Doktor. Kita sedang membicarakan topik vaksinasi kanak-kanak dan juga remaja bersama-sama dengan saya, tak lain tak bukan Dr. Farzana, seorang pakar perunding dietrik dari Columbia Asia Hospital Tebrau, Johor. Okey doktor, menarik berkenaan dengan cara jangkitan ni. Mungkin doktor boleh sambung ataupun terangkan kepada kami semua apa sebenarnya cara ataupun kawalan yang doktor ingin presentkan kepada kami. Silakan doktor. Okey. Tadi kepada siapa-siapa yang baru je tune in kan. Okey, sekarang kita tengah cakap pasal human papillomavirus lah. Okey. Dia sebenarnya cara dia untuk dapat kuman ni, dia cara kontak seksual dengan ataupun tiada kontak seksual. Okey. Waktu time hubungan seks tu daripada kulit ke kulit kemaluan. Sewaktu hubungan seks, sebenarnya kalau sekiranya ada oral sex pun daripada mulut ke kulit kemaluan pun boleh dapat, dan juga di kalangan homoseksual daripada dubur ke kemaluan pun boleh dapat. Okey. Tapi cara yang tidak melibatkan seksual, kalau sekiranya ibu tu mengandung dan ibu tu positif human papillomavirus ni, semasa kelahiran anak melalui cara biasalah, anak dia tu boleh dapat human papillomavirus tu dan boleh menyebabkan sesak nafas sebab ada respiratory papillomatosis tu. Okay. Jadi baby tu nanti keluar susah nak nafas, oksigen dia akan rendah. So itulah yang kita tengok sebagai pakar kanak-kanak ni. Lepas tu
Kalau yang tidak ada kontak seksual pun daripada sarung tangan, daripada kongsi seluar dalam, dan juga kalau sekiranya buat operation di hospital ya, kadang-kadang kita gunakan forceps tu, kalau sekiranya tidak dicuci dengan baik ya, di negara-negara yang lebih rendah ekonomi dia, tu pun boleh menyebabkan jangkitan tu juga ya. Jadi ingin saya cakap lagi sekali, HPV ni dia sebenarnya tidak memerlukan penetrative sex pun. Sentuhan kulit ke kulit je pun dah boleh jangkit dah sebenarnya, Zul. Okay. Dan dia sekiranya kulit seseorang tu ada HPV ni, maknanya ada ketuat lah, dia ni boleh menjangkiti sesama sendiri selama beberapa hari tau sebenarnya. Dan sekiranya guna kondom, dia tidak berkesan untuk mengelakkan jangkitan ni. Okay? Alright. Jangkitan Maknanya kalau yang alas untuk penyakit ni memang boleh diketahui dengan kadar segera juga, doktor? Kadar segera, tapi bila nak tahu tu sebab dia selalunya dia tidak ada simptom. Bila nampak tumbuh ketuat tu baru kita boleh tahu sebenarnya kita dah ada penyakit ni. Sebab dia daripada jangkitan tu sampai dia ada ketuat tu, kita kadang-kadang tidak ada simptom apa-apa pun. Okay. Kalau tanpa kontak seksual, tadi saya dah cakap dah waktu kelahiran bayi. Dan satu lagi poin yang penting adalah lepas menopause ya, maknanya lepas wanita ni putus haid, risiko untuk dapat human papillomavirus dan seterusnya barah pangkal rahim pun tinggi. Okay. Satu lagi yang selalu berlaku dekat sekolah asrama ke ataupun institusi-institusi yang beramai-ramai orang, selalunya dekat dalam askar ke polis ke kan yang duduk bersama-sama, jika berkongsi seluar dalam dengan kawan-kawan pun boleh dapat juga, sebab dia kalau seluar dalam tu terutamanya tidak dicuci dengan baik boleh juga dapat. Okay. Jadi bila kita tengok vaksin HPV ni, dia sebenarnya dalam tu dia ada satu antigen. Okay. Antigen ni sebenarnya satu molekul lah yang dikenal pasti oleh badan sebagai benda asing. Dia akan menyebabkan respons spesifik lah, di mana badan tu akan menghasilkan antibody untuk melawan kuman HPV ni. Dalam tu pula dia pun ada adjuvant, iaitu komponen yang menolong badan kita menghasilkan respon imun. Okay. Jadi bila pesakit saya datang jumpa, jadi kadang-kadang mak ayah dia tanyalah, adakah betul doktor vaksin ni selamat tak untuk anak saya? Jadi tadi saya dah cakapkan, kerajaan Malaysia dah start daripada tahun 2010 ya, iaitu dah lama lah sebenarnya, dah 11 tahun vaksin HPV ni diintroducekan di Malaysia. Hanya 0.01% sahaja yang mengalami, sangat rendah. Kesan sampingan tu hanya sakit dekat tempat yang kena suntikan dan juga merah je, itu je. So dia sangat selamat sebenarnya. Jadi jangan risau ya. Okey Zul. Okey, menarik. Ada apa-apa soalan? Saya rasa penerangan yang sangat jelas dan saya rasa begitu bermanfaat kepada kita semua, terutamanya ibu bapa yang ada anak wanita awal tingkatan 1 ya doktor ya. Okay, kepada mereka yang di luar sana, boleh kita saya mohon untuk rakan penonton-penonton untuk kongsikan juga Facebook Live ni pada rakan-rakan anda di luar sana untuk kita berkongsikan manfaat yang baik kepada masyarakat di luar sana. Baiklah, sekali lagi topik yang kita bincangkan berkenaan dengan vaksinasi kanak-kanak dan juga remaja. Mungkin kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh kongsikan juga di ruangan Facebook, di ruangan chat yang disediakan. Barang soalan boleh ditinggalkan di ruang komen. Baiklah, mungkin kita boleh sentuh bab yang kedua berkenaan dengan vaksin COVID pula doktor. Kan? Mungkin saya just terus ke orang kata straight to the point lah. Sebenarnya apakah vaksin yang hangat di pasaran sebenarnya doktor? Mungkin doktor boleh kongsikan. Silakan doktor. Okey, jadi daripada seminggu 2 minggu lepas lagi dah, ini adalah vaksin yang paling hangat lah. Banyak parent yang call saya ataupun yang terus datang ke klinik bertanya pasal sama ada nak bagi ke tak bagi, sebab benda ni sebenarnya dia bukannya wajib, tapi digalakkan. Okey, jadi ni adalah yang paling hot lah ni sebenarnya.
Okey. Kita Mula-mula saksi. saya nak tunjuk dulu gambar COVID-19 ni. Ni rupanya virus yang kita tengah fight sekarang ni, ya. Betul. Jadi sebenarnya kita ni Malaysia memberikan vaksin start daripada minggu lepas bagi untuk kanak-kanak berumur 12 hingga 17 tahun. Tapi keutamaan diberikan kepada kanak-kanak umur yang akan ambil peperiksaan. Contohnya kanak-kanak yang akan ambil peperiksaan SPM iaitu umur 17. Okey, dan juga di sekolah antarabangsa dan juga sekolah private umur 16 pun ada juga exam. So kita tengah sibuk bagi yang 16 dan 17 tahun sekarang lah. Tapi ada di negeri-negeri tertentu oleh kerana kita dapat nasihat daripada Center of Disease Prevention ni sebenarnya, jadi kita ambil dia punya nasihat. Okay. Jadi Center of Disease Prevention ni mengatakan bahawa walaupun kanak-kanak ni sebenarnya kurang dijangkiti oleh COVID-19, mereka ni boleh jangkitkan orang lain sebenarnya. Mereka boleh jadi pembawa. Mereka juga boleh mengalami simptom COVID-19 sebenarnya. Okay. Jadi CDC ni standpointnya adalah dia menasihati warga seluruh dunia lah. Kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas menerima vaksin COVID-19 untuk melindungi mereka sendiri daripada mengalami simptom COVID-19 yang teruk lah. Dan hanya kita pun dah belajar hanya vaksinasi sahaja yang berupaya untuk mengawal COVID-19 pandemik ni. Sebab kita ingat lah dulu-dulu mula-mula awal-awal tahun 2020 tu sebelum kita start lockdown tu kita pun belum lagi bagi vaksin kan. Jadi ramai banyak kes kematian lah, banyak kemasukan ke hospital memerlukan alat bantuan pernafasan. Tapi once kita dah roll out kita punya vaksin sekarang ni kita punya rate of vaksin pun dah bagus. Jadi sebenarnya kawan-kawan saya yang bekerja di bahagian ICU dan bahagian kecemasan, mereka melihat penurunan kes sebenarnya. Okay. Memang kanak-kanak kurang dapat lah. Tapi even kes orang dewasa pun dah kadar kematian dan kadar kemasukan ke hospital dah kurang dah sebenarnya. Dah kurang, betul. Ya. Sebab hanya dan juga sekarang kita kebanyakan negeri dah masuk fasa kedua lah kan. Sebab hanya kita ambil vaksin saja yang kita berupaya untuk meneruskan aktiviti seperti biasa. Sama macam kanak-kanak ni. Okay. Jadi kenapa vaksin COVID ni perlu sangat untuk kanak-kanak dan remaja ni? Sebab mereka masih boleh dapat sebenarnya. Tapi bila mereka dapat vaksin ni, dia tidak dapatlah simptom COVID-19 yang teruk sampai memerlukan alat bantuan pernafasan ke macam tu. Dan bila dia ambil vaksin COVID ni, dia boleh juga menghentikan penyebaran COVID-19 dalam keluarga. Iaitu mak ayah mungkin dah ambil. Lepas tu dia sebagai kakak yang besar ataupun abang yang besar dah ambil. Jadi dia akan ada herd immunity terhadap satu keluarga tu sebenarnya. Okay? Sebab tu kita kena beri kepada kanak-kanak dan remaja. Tapi apakah jenis vaksin yang dibenarkan? So far hanya vaksin Pfizer saja yang dibenarkan untuk remaja dan kanak-kanak yang berumur lebih daripada 12 tahun. Okay? Mereka ni perlukan 2 dos lah sama macam kita dan dia diberikan di otot lengan lah dalam jarak 3 minggu antara 2 dos tersebut. Dan US FDA telah membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 ni untuk kanak-kanak berumur 16 pada bulan Disember 2020. Sebenarnya dah tahun lepas dah sebenarnya. Okay. Dah bermula. Di Amerika memang dah start dah. Untuk umur 12 hingga 15 pula bermula bulan Mei. Iaitu sebenarnya dah 5 bulan dah mereka start bagi. Kerajaan Malaysia baru nak bagi. Okay. Tapi pada bulan Jun 2021 setelah mereka tengok vaksin ni dan juga tengok keadaan COVID-19 ni, CDC ni dia ada advisory committee on immunization practice. Maknanya semua benda-benda yang vaksin-vaksin ni semua komiti ni yang akan review ya. Mereka membuat kesimpulan bahawa banyak kebaikan vaksin COVID-19 ni lebih daripada risiko mendapat myocarditis ni. Ini yang selalunya kita takut sebab myocarditis ni yang boleh menyebabkan kematian lah untuk kanak-kanak yang berumur 12 hingga 15 ni.
Okay. Yalah. Jadi again saya nak beritahu bagaimanakah cara vaksin mRNA ni Okey, vaksin ni sebenarnya rupa dia lebih kurang macam ni lah. Okey, kalau boleh tengok kan, ini adalah vaksin lain lah. Tapi sebenarnya dia macam ni je, dia datang dekat dalam satu syring macam ni lah. Okey. Kuantiti yang sama dengan dewasa dapat juga doktor? Ya, kuantiti yang sama. Tidak perlu adjustkan dos lah. Okey. Jadi setelah kita cucuk sebenarnya kan, ni ada jarum kan. Setelah kita cucuk ni, okey, bahan genetik mRNA ni dia masuk dalam sel. Jadi menyebabkan badan ni menghasilkan banyak spike protein lah. Okey. Spike protein ni dia adalah unjuran daripada permukaan coronavirus punya yang saya tunjuk gambar tadi tu kan. Coronavirus tu kan dia ada macam tajam-tajam dekat dia punya virus tu. Jadi badan kita ni finally kita akan kenal spike protein ni. Jika badan kita jumpa protein ni lagi, dia akan membuatkan antibody untuk lawan penyakit tu. Dia macam ada memori dah. Okey. Dan hasil kajian menunjukkan bahawa antibody ni boleh dihasilkan seawal 2 minggu lepas dos vaksin. Okey. Yang disarankan sebelum ni lah. Untuk dewasa 14 hari juga doktor. Dewasa pun sama. Seawal 2 minggu kita dah dapat dah dia punya antibody tu. Sebab tu sekarang ni di fasa kedua kita boleh melakukan aktiviti lepas kita dah second dose, lepas 14 hari sebab kita punya badan dah ada antibody. Sebab tu kerajaan benarkan melakukan aktiviti, nak pergi bank ke, nak pergi pasar raya ke, pergi makan ke, lepas 2 minggu complete vaksin tu. Okay. Tapi selama mana antibody tu berada dalam badan, masih lagi saintis tengah buat kajian lah. Okay. Jadi pesakit saya selalu, parent dia tanya, apa benda contraindication? Ada tak benda-benda yang menyebabkan anak saya tak boleh ambil? Kesan sampingan lah doktor. Bukan kesan sampingan. Ini adakah penyakit-penyakit tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan anak saya tak sepatutnya menerima vaksin ni? Okay. Sebenarnya vaksin ni dia bukan live vaksin. Okay. Jadi kalau bukanlah vaksin, remaja yang even yang mempunyai sistem imun yang rendah sikit pun boleh ambil sebenarnya. Dia tidak ada contraindication kecuali katalah first dose tu remaja tu ambil, dia ada severe side effect. Maknanya dia ada allergic, merah badan ke, sesak nafas ke apa. Bila dia alami alahan yang teruk kepada vaksin pertama, then vaksin kedua tu kita postpone ataupun kita bagi dalam observation. Okay. Tapi jarang lah. Nanti saya tunjukkan ya. Betul? Baik. Okay, tapi sebelum doktor, banyak lagi kita nak tanya doktor berkenaan dengan vaksin ni. Tapi sebelum tu kepada rakan-rakan kita sekali lagi di Facebook yang ada soalan ingin tanyakan, boleh isi di ruangan chatting yang disediakan lah. Okay, sorry doktor, silakan doktor, sikit lagi tadi berkenaan dengan vaksin COVID ni vaksin COVID ni, silakan doktor. Vaksin COVID ni tolonglah daripada saya dapatkanlah secepat mungkin kepada anak-anak ni sebenarnya. Sebab vaksin ni dia amatlah efektif, dah dibuktikan kepada orang dewasa ya. Dan penggunaannya sebenarnya dia dikawal rapi oleh US CDC ni. Okey. Remaja ni mereka akan menerima dos yang sama seperti dewasa. Okey. Tapi saya ingin beritahu sikitlah apakah persediaan. Sekiranya dah dapat temujanji dekat MySejahtera tu kan. Kita kena preempt lah anak kita ni. Okey, Dek, kakak, abang, nanti besok awak akan ambil vaksin tau. Jadi kita kena bagi tahu sikitlah pasal COVID-19 ni. Okey. Lepas tu hari yang pergi vaksin tu, kalau sekiranya kan ada nurse akan tanya ataupun doktor akan tanya ada sebarang alahan ke tidak. Lepas tu bila maklumlah yang kena injeknya ni kan remaja. Kadang-kadang mereka ni kan takut kan. Jadi kenalah peluk ke, pegang tangan ke, bagi semangat lah waktu time anak-anak dicucuk kan. Sebenarnya waktu time orang dewasa kena cucuk pun banyak je yang apa tu takut juga sebenarnya jarum ni. Tapi bila cucuk dekat remaja ni kena bagi jagaan yang lebih sikit lah doktor kan. Semangat sikit. Jadi untuk mengelakkan pengsan atau pening, anak anda ni saya rasa duduklah waktu dicucuk dengan vaksin dan juga kita pun akan pantau sebenarnya 15 hingga 30 minit lepas vaksin diberikan untuk tengok sama ada kesan sampingan ke tak. Sama macam kita.
Sama juga. Okey doktor. Zul dah complete belum vaksin COVID ni? Saya dah selesai doktor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor, kita nak raikan soalan kita di Facebook ni daripada saudara Afifi Zainuddin. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ada soalan, apakah kesan sampingan selepas mengambil vaksin COVID-19 sama ada kepada semua kanak-kanak? Ya. Jadi mungkin doktor boleh tambah sikitlah yang tadi berkenaan kesan sampingan vaksin ni lah. Alright. Terima kasih mengunjurkan soalan tu. Kesan sampingan untuk kanak-kanak sebenarnya sama je dengan kesan sampingan untuk orang dewasa lah. Okay? Di lengan tempat yang suntikan tu kadang-kadang adalah sakit sikit kan. Merah, kadang-kadang dia bengkak lah kan. Ada yang sampai tak boleh angkat kan. Setengah hari tak boleh angkat kan tangan tu. Okay? Jadi untuk kanak-kanak pun sama. Okay? Tapi untuk seluruh badan, mereka pun boleh ada juga sakit otot, mereka rasa lenguh-lenguh badan, kadang-kadang sakit kepala ataupun dia rasa pening macam berpusing. Itu pun ada. Mereka juga boleh demam dan juga rasa loya, rasa macam seram sejuk nak muntah. Itu adalah kesan sampingan. Lebih kurang sama je macam kita ni. Okay? So apa yang perlu dibuat lah kalau sekiranya anak kita ada kesan sampingan ni? Selalunya kesan sampingan dia tak teruk lah. Terutamanya dos pertama selalunya tak teruk. Selalunya tak adalah sampai menghalang anak-anak kita. Sekarang ni kan PDPR. Jadi kalau kesan sampingan tu tak teruk, boleh je online school kan. Jangan cari alasan untuk tak nak pergi online school tu. Ya, betul. Jadi anak-anak sekarang kan doktor. Itulah. Sebenarnya sikit je kan. Tapi kononnya tak boleh nak concentrate lah apa. Sebenarnya kita kena pantau lah. Tapi katalah sekiranya macam bengkak ataupun sakit ataupun demam tinggi, pergi berjumpa doktor untuk mendapatkan ubatan sakit ataupun ubat demam lah. Okay. Sekiranya ada kesan sampingan, sebenarnya doktor atau nurse yang merawat pesakit itu, kita ada tanggungjawab untuk membuat aduan ke portal kesan sampingan vaksin COVID ni sebenarnya. Okay? Dan juga lepas dapatkan vaksin COVID ni untuk kanak-kanak, dinasihatkan tidak membuat aktiviti lasak lah selama 2 minggu selepas mendapat vaksin tu. Okay? Ini saranan ni saya rasa sama juga seperti disarankan untuk kita yang dewasa ni juga doktor. Dewasa, sama. Okay. Tapi kan Zul, banyak lagi pesakit saya ni sebenarnya masih tidak percaya tau. Masih tidak percaya vaksin COVID-19 ni selamat sebenarnya untuk kanak-kanak. Pandangan saya doktor, sebenarnya ibu bapa pun sebenarnya perlu memainkan peranan yang penting lah untuk terutamanya untuk menyalurkan maklumat yang tepat mengenai vaksin kepada anak-anak, masuk manfaat dan orang kata kesan untuk melindungi daripada wabak ini doktor kan. Okey doktor, sekali lagi kita ada soalan juga rakan di media daripada Lintan. Hi doctor, for kids below 12 years old, what kind of vaccine can they take to protect them? Itu saya akan soalan tu, that question I will answer in my third part. So kita akan hold dulu soalan ni untuk presentation sebentar lagi doktor. Okey. Zul, ada apa-apa soalan lagi mengenai vaksin COVID-19 ni? Sebab ramai yang masih tidak percaya ni. Yalah, saya rasa pandangan saya mungkin kebimbangan ibu bapa ataupun penjaga terhadap vaksin ni masih baru lagi, terutamanya dekat Malaysia kan doktor kan. Mungkin seperti kita tahu sekarang ni perkembangan di Malaysia, Kerajaan Malaysia sedang giat menjalankan program imunisasi COVID-19 kemasaan PICK kan doktor kan. Dan ada juga ibu bapa yang orang kata masih bimbang dan was-was untuk membenarkan ataupun melarang dengan perkataan lain lah untuk vaksinasi. Mungkin dari sudut lain kita tengok apakah lagi vaksin tambahan yang kita boleh katakan kepada kanak-kanak dan juga remaja ni doktor. Okey, sebelum tu saya nak cerita sikit lagi pasal vaksin COVID-19 ni. Sebab banyak sangat soalan yang saya terima sebenarnya mengenai vaksin ni. Sebenarnya di USA kan, mereka dah start kan, saya cakap tadi, daripada Disember 2020, umur 16, 17, 18 semua dah dapat.
Daripada bulan Mei mereka dah start bagi dah kepada 12 hingga 15 tu. Okay. Jadi sampai bulan Julai last kali yang saya tengok dia punya report lah, 8.9 million remaja di US ni dah menerima vaksin Pfizer BioNTech ni. Okay. Dan dalam 8.9 million ni hanya dalam 9,000 lebih je ada kesan sampingan. Okay. 90 lebih. Okey. 90% adalah kesan sampingan yang tidak serius. Tidak serius. Okey. Yang 9% ada kesan sampingan serius, termasuk yang masalah jantung yang ramai orang nak ambil sebab masalah jantung ni. Okey. Kesan sampingan ni dianggap serius sekiranya budak tu dimasukkan ke hospital, ada hilang upaya kekal ataupun kematian lah. Jadi bayangkan di US 8.9 million penerima vaksin. Tapi laporan kesan sampingan ni diterima dalam kadar 1 dalam 1,000 je. Rasa-rasanya dalam 8.9 ni kalau 1 dalam 1,000 tu banyak tak rasa-rasanya? Tak kan? Sikit kan? Sikit doktor. Jadi daripada bulan Disember yang mereka telah luluskan sampai bulan Julai, laporan ni telah dibuat sebab di US dia ada satu komiti adverse reaction towards vaksin ya. Jadi mereka dah keluarkan semua black and white dia punya laporan ni. Remaja yang buat laporan ni 58% umur 12 hingga 15. 40% berumur 16 dan 17. 20% pening kepala. 11% yang sakit-sakit denyut-denyut kepala tu dan ada 13% pengsan. Okey. Doktor, saya tertarik dengan remaja yang berumur 12 ke 15, 16 ke 17. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kami juga siapa sebenarnya golongan kanak-kanak dan remaja yang beresiko tinggi yang sepatutnya mengambil vaksin ni doktor? Okey. Sebenarnya berisiko tinggi ni bermaksud adakah mereka mengalami penyakit kronik. Maknanya adakah remaja-remaja ni sebenarnya ada penyakit contohnya lelah ataupun penyakit paru-paru ataupun ada jantung punya masalah ke. Jadi bila mereka ni ada masalah kesihatan, masalah otot ke kan, mereka lebih sepatutnya mak bapak lebih membawa mereka untuk dapatkan vaksin ni sebenarnya. Okey, bila bercakap pasal situasi macam tu doktor kan, bila kita tengok kepada negara kita Malaysia ni kan, bila pandangan doktor, bila Malaysia akan memulakan vaksin COVID ni untuk kanak-kanak yang di bawah 12 tahun pula doktor? Itu saya rasa mungkin lambat lagi sebab sekarang ni kita Malaysia ni kita akan bagi keutamaan kepada yang umur 16-17. Sebenarnya Zul, ramai lagi orang dewasa pun belum komplit Zul. Dos tu. Ada lagi juga yang saya tahu memang for a fact memang belum lagi dapat first dose pun ada lagi. Jadi by right kita sebenarnya kena bagi dulu kepada adult lah. Fokus orang dewasa. Lepas tu kita fokus kepada yang akan mengambil peperiksaan iaitu umur 16, umur 17. Dan bila populasi ni banyak dah dapat, maknanya lebih daripada 80%, dan baru kita turunkan ke umur kepada 12 hingga 15 ya. Lagipun sekolah saya rasa tak buka lagi untuk kanak-kanak yang lebih kecil sebenarnya. Saya rasa mungkin tahun depan baru kerajaan akan buka sekolah. Cuma yang tahun-tahun yang akan mengambil peperiksaan utama je yang akan buka bulan depan saya rasa kan? Ya betul doktor. Saya rasa dengan doktor yang berkenaan dengan yang kanak-kanak tadi. Tapi kalau saya boleh tarik sikit soalan doktor kepada soalan kepada ibu mengandung pula doktor kan. Yang terkena ataupun jangkitan COVID ni, adakah bayi sendiri berisiko untuk mendapat penyakit COVID ini juga doktor? Okey, bila mereka dapat jangkitan sebab COVID punya jangkitan ni dia sangat barulah relatively. Sebab kita pun baru je tahu pasal novel coronavirus ni tahun 2019. Jadi research yang kita buat ni adalah sebenarnya
berasaskan daripada laporan-laporan daripada negara-negara lain lah. Okay. Jadi saya pernah terbaca laporan yang mengatakan jika waktu mengandung kan memang ada risiko COVID tu baby tu pun dapat. 3 bulan pertama, bila tengah mengandung 3 bulan pertama, waktu tu dia baru nak buat organ, maknanya baru nak buat paru-paru, baru nak buat tangan, baru nak buat kaki, baru nak buat jantung semua tu. Jadi pada waktu itu kita tak pasti sama ada virus COVID ni ada ke tak dia ada efek terhadap pembuatan organ-organ tu. Okay? Tapi kita tahu bila dah dekat-dekat nak lahir, kanak-kanak yang dilahirkan daripada mak yang dapat COVID, terutama sekali bila virus COVID yang tinggi dekat dalam badan, kita boleh test, kanak-kanak tu ada juga kes-kes even di Malaysia pun bila keluar tak boleh bernafas, ada masalah respiratory lah. Ada juga yang sampai memerlukan alat bantuan pernafasan. Jadi memang ada risiko lah kalau ibu-ibu yang mengandung. Sebab waktu kita mengandung pun imuniti kita rendah. Jadi kita pun senang terdedah dengan jangkitan kuman sebenarnya. Tapi sama ada efeknya kepada baby tu macam mana, what is the exact effect, kita pun belum tahu lagi. Tapi daripada segi report yang dah ada ni, memang kalau baby yang lahir daripada mak-mak yang dah dekat-dekat nak beranak tu, memang dia boleh ada masalah pernafasan nanti. Lepas tu kalau awal-awal 3 bulan pertama, dia pun ada juga yang ada efek kecacatan kepada organ-organ kepada baby lah. Okey, baik. Menarik. Terima kasih di atas penjelasan dan orang kata penerangan yang begitu jelas daripada Dr. Fazana. Okey, Dr. Fazana, sekali lagi kita cuba raikan soalan daripada rakan kita di Facebook, daripada saudara Mak Firdaus Ismail. Hai Dr. Fazana, sedikit persoalan, kenapa vaksin COVID-19 tidak diutamakan untuk kanak-kanak juga ya? Terima kasih. Saya rasa doktor dah explain tadi, mungkin doktor boleh orang kata kupas sikit lagi lah kepada saudara kita untuk sebab vaksin ni adalah relatively vaksin baru. Okay. Jadi contohnya macam kalau vaksin-vaksin yang dah berada lama di pasaran, contohnya vaksin influenza lah contohnya, dah berada di pasaran lebih 10 tahun, dah banyak dah research yang dibuat, kajian telah dibuat, maknanya umur berapa yang safe, apakah side effect dia, jadi masa untuk buat research tu lebih lama. Okay, tapi vaksin untuk COVID ni dia kiranya macam barulah. Jadi kita pun tak pasti side effect dia kepada budak yang umur kurang pada 12 tahun. Tapi so far bila US CDC dan juga American US FDA dah luluskan penggunaan up until 12 tahun, so far inilah report-report yang saya ada. Kebanyakannya mereka kalau side effect pun hanya demam, sakit otot, sakit di tempat suntikan je dos kedua. Tapi yang macam tadi saya cakap pasal kes pengsan 13% tu kan. Sebenarnya dalam 13% tu 16% yang mengatakan sebenarnya dia pengsan sebab takut jarum sebenarnya. Nampak je jarum. Pengsan sebenarnya. Tapi kalau nak ikut kesan sampingan teruk, ada 14 kematian selepas vaksinasi ya. Sebab kalau kat US ni, semua apa yang berlaku berkenaan dengan vaksin COVID-19 ni, semuanya di-recorded, memang ada record. Jadi 4 budak meninggal yang umur 12 hingga 15, 10 umur 16 dan 17. Setelah dibedah siasat, dia mendapati sebenarnya ada penyakit lain, bukannya hanya sebab vaksin COVID sahaja. 2 tu ada pulmonary embolism. 2 sebenarnya suicide, bunuh diri. 2 ada pendarahan dalaman. 1 ni yang kegagalan jantung. 1 lagi ada jangkitan kuman sebab penyakit, sebab patient ni sebenarnya yang 1 orang ni dia memang dah ada penyakit kronik hemophagocytic lymphohistiocytosis ni. Okay, cuma daripada ni 12 hingga 15 ni 0.04% je yang memerlukan kemasukan ke hospital. So saya rasa dia punya side effect tu sangat sikit sebenarnya.
Jadi yang kita takut kebanyakannya kegagalan jantung tu sebenarnya dalam 14 kes kematian ni satu je yang ada kegagalan jantung. Satu je lah Bayangkan doktor kan. Yalah. US ni dah bagi vaksin ni 8.9 million. Kematian tu hanya 14 orang aja. Dan dalam 14 orang ni pun sebenarnya ada je kanak-kanak ni mengalami penyakit underlying illness lah. Bukannya Ya. directly disebabkan oleh vaksin COVID ni sebenarnya. Lepas tu ada pula soalan daripada pesakit saya. Doktor, kalau bagi vaksin COVID ni, adakah anak saya nanti akan mandul? So jawapan dia tidak lah Zul. Kerana vaksin kemarin A ni, dia tak ada mengubah sel dalam badan tu sebenarnya. Dia juga tidak merubah struktur sistem reproduksi tu. Jadi tak perlu risau. Dia risiko untuk mandul tu tak adalah sebenarnya. Okay. Satu lagi soalannya adalah saya sebenarnya satu family hari tu semua dah dapat COVID-19. Kena ke anak saya cucuk lagi vaksin COVID-19 ni? Sebenarnya ya, sebab kita tak tahu bila kita dapat jangkitan kuman vaksin COVID-19 tu, kita memang ada antibody natural terhadap jangkitan COVID-19 tu. Tapi kita tak tahu berapa lama antibody ni can last. Jadi bila kita ambil vaksin tu, antibody tu dia akan lebih tinggi dan lebih lama akan kekal dalam badan. Maknanya kat sini doktor, setiap vaksin ada jangka hayat dia yang tertentu. Ya, betul. Kategori jenis vaksin tu lah. Ya. Okey. Okey, saya rasa mungkin untuk soalan yang kita nak lebih lanjut berkenaan dengan yang saya tanya tadi lah, apa lagi sebenarnya vaksin-vaksin tambahan, sebab kita tahu untuk peringkat umur 12 ke 17 dah ada program yang tertentu untuk golongan ini, tapi yang kanak-kanak yang kecil ataupun yang bakal masuk sekolah yang tak ada vaksin, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada kami vaksin tambahan untuk kanak-kanak dan juga remaja. Silakan doktor. Okey, kalau untuk vaksin tambahan, vaksin yang saya sangat syorkan untuk kanak-kanak yang tidak ikut, maknanya kalau 12 hingga 15, 16 dan 17 boleh ambil COVID vaksin kan. Tapi kalau kanak-kanak yang lagi kecil daripada tu, saya memang akan syorkan vaksin influenza. Ini adalah gambar virus influenza ni, kalau siapa tak pernah nampak kan. Dulu-dulu sebenarnya sebelum kita lockdown COVID tu pada bulan Mac 2020 tu, sebenarnya pada hujung tahun 2019 dan juga awal tahun 2020 tu sebenarnya kita memang Malaysia mengalami wabak influenza sebenarnya. Ramai orang kena influenza. Okey. Apakah tu penyakit influenza? Sebenarnya dia adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza lah, dan dia menjangkiti salur pernafasan. Jadi bila budak tu kena, dia akan demam, batuk, sesama, susah nafas. Orang tua kalau kena pun macam tu juga. Dia juga dikenali sebagai flu lah. Dia ada 3 type utama, iaitu type A, B dan C. Tapi yang selalu di Malaysia kena adalah influenza A dan influenza B. Kalau kita ingat dulu-dulu kita kena H1N1 kan? Tahun 2009 yang ramai orang kena tu, itu influenza lah sebenarnya. Influenza A, H3N2 pula yang sesama burung tu. Itu influenza sebenarnya. Okay, so di Malaysia selalu A dengan B. Influenza C ni jarang. Okay, selalunya di negara-negara yang beriklim sederhana lah, selalunya waktu winter, waktu musim sejuk yang ada snow, maknanya bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, itu yang selalu jadi influenza. Tapi Malaysia ni adalah negara tropikal tau. Jadi dia punya musim tu kita bukannya ada musim salji ke apa. So influenza ni berlaku all year round. Sentiasa kita akan ada 1-2 positif lah influenza ni. Jadi gejala dia boleh bermula 1 hingga 2 hari selepas dijangkiti, iaitu budak-budak ni akan datang dengan demam lah, rasa macam suram sejuk, dia boleh sesema, sakit tekak, dia pun boleh batuk dan cakap sakit kepala. Tapi kalau untuk budak-budak baby kecil kurang pada 1 tahun, mereka kan tak boleh bagi tahu kita kan. Jadi mereka menangis saja banyak. Okay. Lepas tu kalau budak yang dah pergi sekolah, mereka cakap penat lah mama, tak larat lah nak jalan ke apa ke, sakit badan. Okay. Pada kanak-kanak,
mereka juga boleh present dengan rasa macam nak muntah, loya, cerit-berit semua. Itu pun boleh menjadi gejala influenza juga ni. Okay? Okay, menarik. So maknanya ibu bapa di luar sana boleh dinasihatkan jugalah untuk mendapatkan suntikan influenza ni orang kata lebih berjaga-jaga dengan keadaan kita sekarang. Baiklah doktor, saya rasa kita pun di penghujung program. Mungkin ada last word ataupun nasihat doktor kepada masyarakat di luar sana, khususnya ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil ataupun remaja berkenaan kepentingan vaksinasi ni kepada mereka. Silakan doktor. Okey. Jadi saya nak cakap sikit pasal influenza ni last sikit boleh? 5 minit Zul, boleh jadi influenza ni sebenarnya bahayanya sebab dia boleh menyebabkan jangkitan pneumonia, iaitu orang Melayu cakap paru-paru berair lah. Kanak-kanak dan warga emas ada risiko menyebabkan dehidrasi, iaitu kena masuk hospital, kena pakai IV drip lah sebab tak nak makan, muntah ke. Jadi ni saya nak cakap sikit pasal penularan influenza. Dia lebih kurang sama macam COVID. Jadi dia person to person. Daripada hingusan, kahak ataupun cecair badan lah yang dirembeskan waktu kita hacup, bersin ataupun kita batuk. Titisan ni dia boleh mencemari permukaan dan menyebabkan jangkitan kepada individu yang menyentuh permukaan. Maknanya katalah saya bersin, hacup depan telefon. Lepas tu nanti anak saya pegang telefon ni. Dia pun boleh dapat influenza tu. Lebih kurang sama macam COVID sebenarnya. Okey. Satu lagi, kalau sekiranya saya kena, lepas tu saya tak basuh tangan betul-betul, saya pegang tombol pintu ke, telefon ke, meja ke, orang seterusnya pun pegang, pun boleh kena cecair tu dan boleh dapat jangkitan virus tu. Dia sama je, lebih kurang sama macam vaksin COVID, macam COVID ni sebenarnya. COVID. Okay? Jadi cara yang terbaik untuk mencegah jangkitan influenza ni adalah untuk mendapatkan vaksinasi lah secara tahunan ni untuk individu yang berumur 6 bulan dan ke atas. Kalau macam vaksin influenza ni, baby-baby yang dapatkan injection dekat sini 7 bulan dan ke atas kita dah start dah bagi vaksin influenza ni. Dia sangat selamat, ya. Okey, siapa yang sepatutnya ambil? Kita lah sebagai ibu bapa yang keluar bekerja semua. Kalau sekiranya kita ada orang tua di rumah ataupun penyakit, orang yang ada penyakit kronik dan juga kanak-kanak, ini yang sepatutnya ambil vaksin ni lah. Dan juga vaksin influenza ni adalah acara tahunan sebab vaksin ni dia dalam tu ada selalunya dalam influenza punya injection dia dalam tu dia ada vaksin influenza A dan B sekaligus. Okay? Tapi sebab dia ada antigenic drift ni, tiap-tiap tahun kena inject sebab kadang-kadang dia ada pertukaran virus influenza yang diunjurkan setiap tahun tu. Sebab tu vaksin influenza dia yearly, ya. Okay, so itu sahaja daripada saya Zul. Ada lagi soalan-soalan kawan-kawan kita di luar sana? Tadi ada satu soalan. Okey, mungkin saya rasa soalan yang terakhir untuk kita raikan petang ni daripada Hanya Hidayah. Doktor, adakah disarankan jika golongan dewasa yang sudah lengkap vaksin untuk mengambil vaksin tambahan dalam jangka masa yang hampir ini? Soalnya mungkin saudara bertanya berkenaan dengan vaksin influenza tadi doktor. Okey. Kalau sekiranya orang yang ini saya rasa Zul dia bertanya pasal COVID vaksin agaknya. Sebab dia kata golongan dewasa yang sudah lengkap vaksin dan mengambil vaksin tambahan. Semalam je baru saya dengar Menteri Kesihatan kita kan mengatakan dia akan bagi third vaksin lah kan kepada frontliners dan juga orang-orang yang ada penyakit kronik. Tapi sebenarnya whatever it is, kita kena galakkan pemberian vaksin tu secara menyeluruh kepada semua rakyat Malaysia dulu. Once rakyat Malaysia ni dah macam 80%, 90% mendapat vaksin yang secukupnya, then kita bagi kepada vaksin third one, vaksin ketiga kepada golongan-golongan tertentu. Tapi untuk mencapai herd immunity ni sebenarnya rakyat di Malaysia perlu divaksinasi secukupnya dulu sebenarnya. Maknanya keseluruhan, bukan setakat dewasa sajalah doktor. Ya. Kanak-kanak juga doktor. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok contoh dekat luar negara, dah ramai di antara mereka yang orang kata dah start norma baru, yang ada yang negara yang dah tak pakai mask misalnya, you know. Ya.
antara faktor-faktor vaksinasi yang dorang yang agak cepat doktor kat sana Betul. Okey, ada soalan rakan-rakan daripada Facebook. Saya rasa mungkin tadi soalan yang terakhir. Saya rasa terima kasih sekali lagi doktor kepada kerana sudi meluangkan masa untuk berborak dan membicarakan berkenaan topik vaksinasi kanak-kanak dan juga remaja. Terima kasih kepada Dr. Fahana, Dr. Fazana Muhammad Yusof merupakan pakar perunding pediatrik di Columbia Asia Hospital Tebrau Johor. Saya rasa dalam tempoh sejam saya rasa tak cukup informasi yang kita nak kupas. Mungkin banyak lagi soalan yang kita nak tanya, mungkin masa tidak mengizinkan. InsyaAllah ada rezeki kita boleh bertemu lagi. Sekali lagi saya ingatkan juga kepada ibu bapa dekat luar sana juga dan terutamanya masyarakat untuk mendapatkan nasihat dan maklumat berkenaan dengan vaksinasi ni dengan vaksinasi yang betul lah, ataupun daripada pakar-pakar perubatan kanak-kanak, pegawai perubatan yang bertauliah. Sebab kita tak nak bila mendapat maklumat yang salah, saya tak langsung memberi kesan terutamanya kepada generasi-generasi muda ataupun generasi kanak-kanak selepas ini. Selain itu juga saya rasa mungkin mereka yang masih nak bertanyakan dengan doktor boleh merujuk terus ke hospital Columbia Hospital Tebrau, bertemu dengan Dr. Fazana juga. Mungkin doktor boleh terus untuk set appointment dengan doktor kat sana. Jutaan terima kasih juga kepada penonton-penonton semua yang setia di Facebook Live kami dari awal hingga akhir siaran program pada kali ini. Akhir kata, marilah kita sama-sama mengamalkan kawalan kendiri, sentiasa menjaga kebersihan, keselamatan diri kita semua dalam menuju ke fasa endemik, dan of course kita akan menjalani kehidupan yang barulah. Semoga kita bertemu lagi di sesi borak yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik. Sekian saja daripada saya, Zuhail Helmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Alright.